Assalamualaikum dan selamat datang ke podcasting ke podcast. Slow suara kau. Pakai headphone. Sebab orang tengah meeting. Meeting. Keliling kita semua tengah meeting. Ramai orang dah masuk kerja hari ni. Kali ni lah, sejak minggu lepas. Jadi kalau macam biasa nak dengar podcasting ke, boleh dengar dekat Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Shock dan sebagainya, di mana kami akan berada di semua platform insya-Allah, dan juga dengarkan kami di Sinar ETA macam biasa setiap hari Ahad. Itu kita promote, jangan lupa promote tempat kerja sendiri. Betul. Alright, so yes, cakap slow ini hari ni kita cakap slow sebab kita respect orang tengah meeting kan, keliling-keliling kita, sebab kita buat konten je. Betul. Kita buat konten je, orang buat kerja. Kita buat konten je, orang buat kerja. Itulah, kita pun tunggu masa je. Apa? Tu hari kita diskusi kalau kena buang. Tapi jangan kopak over sangat Kenapa? Mahal tu. Nasib baik tadi. Sorry. Tapi kepala aku pun macam taklah, aku kopakkan tadi. Design tu memang macam tu. Design dia bukan untuk pakai dalam naik train lah. Alright. So okay, hari ini adalah hari di mana kami baru saja pulang daripada celebration. Celebration di mana dekat tempat kerja kita orang. What I like about Sinar is that dia Kau terus cakap tak tease apa pun terus tak Sinar. ada tease. Sinar belanja kita orang makan tadi. So makan mahal. Ketan viral. Ketan. Alright. So jadi apa aku rasa kan, as much as dia punya culture sama, lebih kurang sama macam dekat Tinker. Astro banyak department tau. Betul. Kalau kita cakap Astro tak mewakili semua. Mungkin department lain-lain caranya. Betul. Tapi diorang agak inklusif Maksudnya inklusif tu maksudnya dia tak eksklusif. Dia inklusif dengan eksklusif dua perkara yang beza X keluar, in masuk. Eksekutif mula. So maksudnya macam dia orang include macam ni, macam kita just buat weekend je weh. Betul. Kalau kau nak fikir kan, kita adalah tak layak part timer. Bukanlah tak layak, tapi macam part timer yang macam kau datang seminggu sekali macam tu. Tapi dia orang still juga ajak macam kita join dan sebagainya. Include sekali lah. So that's what I meant with inclusive. Tapi admin Sina kalau boleh delete post tu yang saya terlambat tu. Tu tak respect. Itu. Kan tak respect. Engkau jaga anak. Bukan jaga anak pun. Tak juga. Sebab aku dah fikir dah. Sebab kenapa aku datang lambat hari tu? Sebab semalam. Jangan nak hari tu, hari ni. Ayolah, kalau yang dengar ni hari tu lah. Aku dengar Steve Harvey lah kat TikTok lah. Dia ada macam satu, dia kan teori. Dia more about macam self-exploration. Di mana ada satu research dia cakap, orang yang selalu lambat ni hidup lagi lama, bukan bijak. Pula hidup lagi lama. Mungkin pada engkau masa kita lain. Maksudnya aku pukul 3, engkau baru pukul 2. Bukan. Dia punya research tu ialah orang punchline dengan punchline pula. Punchline. Punch cut. On time lah. Punchline pula. Bapak jauh. Orang yang on time dengan orang yang lambat. Dia orang buat research, orang yang macam lambat-lambat pun terlewat lah selalunya, akan hidup lagi lama. Kerana? Dia punya reason ialah kerana stress free. Aku acknowledge tu. Sebabnya aku ada habit yang di mana aku tak suka tunggu orang dan aku tak suka orang tunggu aku. Betul. Tapi tadi aku buat sebab aku tu makanan tunggu aku. Sebab tadi kalau engkau ngaku je aku akan maki. Macam tu. Macam biasalah kan, kita akan macam take note. Sebabnya aku macam tadilah dengan mak aku lah kan, sebab aku terlambat lah dalam 5 minutes 10 minutes macam tu, sebab aku janji dengan orang untuk pergi ke Ketam Viral tu. So mak aku ada kan dalam kereta kan. So sebelum nak sampai sini, kita orang kena pergi tempat lain sebab Mawar nak pergi tempat tu. So Mawar lama ke ada lah dalam 4-5 minit je lama. So aku betul, aku that rigid when it comes to time. So aku cakap dengan mak aku apa tahu, aku rasa aku trauma sebab mak aku macam tu. Trauma kecil-kecil. Mak aku adalah jenis yang tak suka tunggu orang. Okay. Yes. So mungkin aku dibesarkan dalam situasi yang macam kena selalu on time. So aku secara automatically bila dah besar pun macam tu. So aku tak suka lambat, aku tak suka tunggu orang. Dan aku tak suka lambat untuk orang tunggu aku. Sebab aku rasa it's like
borderline disrespectful lah. Betul lah. Sebenarnya itu pun Steve Harvey tu cakap daripada sudut stress management. Tapi dari segi adab memang tak beradab lah. Kalau lambat lah tak beradab lah juga. Tapi make sense lah bila kau cakap macam stress free. Sebab macam kalau kau tunggu orang kau stress, kalau kau takut orang tunggu kau pun kau stress. Betul. Dua-dua tu aku akan stress lah. Aku macam macam tu. Satu lagi aku ada habit. Aku rasa macam kenapa aku tak ada sense of urgency untuk makan ketam tadi. Sebab aku tak rasa level of urgency tu tak none. Kan level kan. Faham. Minimal, medium, critical. Dia bukan macam nak kena submission of something macam tu. Kalau macam tu memang kena on time. Contohnya kalau macam radio pukul 8 tu, tu memang kena on time lah. Tak beranilah aku nak lewat. Tapi aku tahu macam ni sekadar untuk makan-makan and then dia melibatkan lebih daripada 10 orang. Betul. Lebih dari 10 orang. So aku rasa macam, dan juga keberadaan aku kat situ pun bukanlah macam orang kata main event. Faham tak? Betul. Kalau kau main event bukan celebration birthday kau lah. Sekali kau lambat ni kau. tu lain lah. Yes. Tapi macam aku bukannya nak tapi aku selalu rasa it leaves a very good impression dekat orang kalau kau on time. As much as macam kalau aku tunggu orang and then orang tu pun on time, aku akan ada macam impression yang bagus. Sebab orang ni macam jaga masa. So that's why aku macam bukanlah tak boleh. Aku rasa benda yang stop aku untuk buat TV wholeheartedly is that masa. Tapi kan selalu orang on time bagus ke buat TV? Kalau orang buat selalu on time kan bagus ke buat TV? Memang bagus. Tapi kalau kau nak tunggu stress talent lah. kalau kau nak tunggu talent sebabnya macam mungkin budaya, mungkin juga macam kau cakap level of urgency bagi sesetengah orang berbeza-beza kan. Tapi kau ajak dia akan jadi masalah lah. Contoh macam kita dua kan, kita jumpa ni untuk satu benda perkara lah, tapi level urgency kita untuk satu perkara tu berbeza. Macam itu aku rasa benda lah. tu penting. Kau rasa macam let dulu So itu tak okey lah. Aku rasa budaya tu kena. Sebab macam bagi aku pula, I would rather kalau aku tahu aku akan lambat, aku akan extend masa tu. Aku akan selalu macam tu. Maksudnya macam okay, macam kalau lambat nak shoot podcast yang Julia tu. Yes. But I did kan. Yelah, aku bagi kau inform lah. Aku bagi tahu. Kau inform before the time yang actual supposedly. Yes. Kan? Sebabnya macam contohnya kalau kita ada radio hari Ahad kan, and then aku ada macam dinner untuk kawan-kawan aku kan. So kita habis pukul 12. Aku boleh je macam nak pergi dinner tu pukul 1. Maksudnya terus ni kan. Tapi aku macam bagi aku punya timeline. Okay, kita boleh jumpa 2 onwards. Sebab nak bagi timing untuk kau. Yes, aku nak bagi timing untuk benda-benda yang macam unsunkerable. Contohnya macam aku dah balik kan, tiba-tiba anak aku tengah nak keluar tu berak pula dah masa. Macam tu lah. Berak kau cuci lah, wangi. Berak kau cuci lah. Gile-gile. Ikut time lah. Kalau tarik cair je. Kenapa kita sembang seberak anak ni? Okay, so that's that. Hari ni actually tak ada topik sangat, but aku terpanggil untuk, sebab aku baca kat mana pasal mungkin aku tengok TikTok kot ataupun Reels dekat IG. Di mana macam diorang macam gather informasi? Bukan informasi, opinion tentang kalau kau crush dekat kau punya best friend, kau akan bagi tahu ke tak? Itu yang sepatutnya tajuk yang kita buat minggu lepas kat radio kan? Ke tak? Tak. Tak. Aku macam pernah dengar. Ada. Kan? Antaranya. Tapi sebabkan kita time tu jatuh pada Father's Day. Yes. So kita fokus Father's Day lah. Would you tell your crush? Tapi kau memang kawan baik kan dia? Contoh kau suka aku kan? Balik kena terajang. Terus moonlight tau. Rancangan nona suka. Aku tak tahu benda tu nanti kita buang lah. Which aku rasa macam tu jadilah. Siapa yang kau dulu ni? Orang Malaysia suka buang masa tu. Siapa yang opinion dulu? Apa kan tadi? Okay, kalau katalah kau suka kat aku kan, kau akan bagi tahu kat aku? Aku ada situasi tu dulu. Masa zaman diploma. Asal sibuk duduk Ambil mic, tambah satu. Ambil tu. Tak apa, kita tunggu. Kau banyak pengalaman kan pasal bagi podcast sejam. Ambil duduk. Alalang nak sangat masuk. Nak sangat masuk. Tapi tak simpan masa kau jadi bapak.
Tak sembang pasal crush pun. Tapi tu lah. Okay. Memang makan masa sebab satu keberanian, satu lagi engkau takut jeopardize the relationship. Bukan Friendship tu satu, tapi kau vibes. Oh. The vibe. Contohnya walaupun kau dah confess and then let's say lah tak jadi apa-apa pun. Mestinya dia tak terima and then kata nak kawan saja. Tapi vibe dia lepas tu lah. Dia kawan tapi vibe tu lain. Vibe tu. Dan aku pula pernah berlaku macam tu. Aku pernah confess. Confess lah. Nak cakap aku suka kau bla bla bla. Tapi sebabkan mungkin time tu dia pun tengah seeing someone yang aku tak tahu. Okay. So tak jadi lah. Dan aku rasa sampai itu yang terus tak kawan. Bukan tak kawan je. Terus macam terus tukar lah dia punya angin tu. Dia daripada aku dengan kawan aku tu, kita orang kan bukanlah best friend. Dia in borderline best friend dengan friends. Okay. Rapat. Bawah meja. Rapat tapi dia tak apa rapat gila babi. Sebab aku rapat dengan lelaki je. Dengan perempuan tak rapat lah. Maksud aku masa aku rapat maksudnya yang macam sharing session tu memang aku dengan perempuan tak ada. Kira more like macam lepak, hang out, macam pergi makan macam tu lah. Tapi ramai-ramai. So macam tu lah. Dia lepas daripada confession tu, dia dah jadi daripada B friend, bukan best lah, B je. Huruf B je. ST tak ada. ST tak ada. BE je. B friend kepada acquaintances. Dia drop ke situ. Makin jauh lah. Makin jauh. Satu lagi sebab aku rasa sebab aku pun dah masuk degree. Dia pun dengan hidup dia. So dah masing-masing hidup lah. Sebab kita masa tengah macam orang kata bonding tu datang balik. Sebab kawan dengan dia kat sekolah. Lepas tu masa kita cuti SEM, tak ada apa nak buat kan. So jadi setan sesama? Tak. Oh, ni lain? Ni rumah lah. Okay. So dia jadi macam tu lah. Dia acquaintances lah. Tapi kau pernah ada? Aku okay. Macam aku tu je cocok berlaku. Macam PS2 lah kau buat. Aku malas ambil ni. Okay. Alright. So jadinya aku ada pernah berlaku dalam kehidupan aku beberapa kali. Tapi resultnya berbeza. So aku berani concludekan benda ni adalah it really depends on the level of maturity engkau. Dari segi apa? Sebabnya kau macam sidekick tau. kita tak tanya sangat engkau pasal crush ni. Pasal kau jadi bapa pun tak sangat. Kau ada je kat situ. Kalau kau nak main-mainan kat belakang tu boleh. Okay. Jangan wajuk Ben. Semalam kau dah wajuk dah. Internal. Aku pula apa? Aku tak tahu apa pun. Alah, kau dia tak tahu apa aku tahu. Kau kejut. Sebab kau macam som terus jalan keluar. Alright, okay, whatever. Yang pertama kali berlaku adalah berapa kali kau buat benda tu? Yang boleh aku benda lara tu. menjadikan dia memberikan konklusi adalah 2 kali. Banyak kali lah. Yang kau boleh conclude, yang kau boleh hadam 2, 3. Okay. Kali pertama mungkin di masa aku remaja. Remaja tu panjang tau. Remaja tu awal adolescence. Adolescence 14-15 lah. Lebih sikit lah kot. Mungkin lah around SPM macam tu. So aku confess. Lepas tu lelaki tu macam geli ke? Lelaki ya. Ya. Adakah sebab mungkin masa tu padahal kawan tau. Sial lah. Kawan memang dia macam aku nak kawan je macam tu kot. Tapi tak payahlah. Cakap kat mic. Tak dengar. Kita cakap ni mic murah. Dia macam geli ke? Tak nak lah kau. Ya bodoh. Tapi memang itu reaction kalau kau kawan perempuan dengan lelaki memang macam tu. Lelaki makan bagi reaction bangang je tu. Tak tu. So macam maksudnya conclusion aku lagi satu adalah lelaki bangang lah. Tak ke. Okay. Itulah aku cakap macam level of maturity kau. Sampailah aku macam dah dewasa, dah 30-an. So aku macam confess juga dekat this one guy. Second time lah. But Syafa umur 36 sekarang, so kau faham lah. 35 dah berapa banyak aku mencarut dah dekat dalam podcast ni disebabkan kau. So dah macam dalam 30-an. Dan tapi kita remain good friends. Macam aku ditolak dengan baik. Sebabnya macam alasannya adalah sekian. Follower tak cukup 1,000. Tak ada. Follower tak cukup 1,000. Katalah tu alasannya. Okay, aku tak boleh terima kau sebab follower kau tak cukup 1,000. Itu sweeper je macam cakap you tadi tu. Tapi macam I really hope we can like macam stay friends.
Kau yang cakap lah. Nak the other person lah. Amateur lah. Jadinya aku macam okay. So maybe sebab macam beza sangat lah dengan berbeza first. sangat macam geli lah, tak nak kau. Kalau aku jumpa dia aku tumbuk. Asal image kau time tu macam mana? Mungkin image kau juga. Sebab image kau mungkin time tu kau macam tomboyish ke. Time tu free hand lagi ke? Tak kisahlah image aku macam ni. Aku tak layak dia melakukan begitu. Tak, kenapa kau orang tak team? Tak, sebab betul lah, satu maturity. Okay, kalau satu lagi level of friendship tu macam mana? Tak, kalau kau dengar reaksi tu, kau rasa image aku macam mana? Hina lah. Itulah nak tahu. Sebab kau dulu cakap kau tidik. Kau benda mungkin sebab tu dia punya jadi isu. Lelaki tu tak adalah elok mana. Untuk menolakkan kau. Untuk menolak aku. Faham tak? Mungkin time tu kau betul lah maturity dan maturity juga, dan juga aku rasa level of interaction kau lah. Contoh macam ada je kau macam best friend yang macam, let's say aku punya best friend perempuan tu dia cun. Dia, contoh dia cun. Dan aku satu lagi best friend tak berapa tak cun. So yang tak cun ni kau macam boleh macam tu. Itu memang berlaku. Semua lelaki memang macam tu. Sebab lelaki ada tendensi kalau perempuan tak cantik semua jadi bro. Faham tak? So okay, tak, kau mengaku tak? Aku marah ni. Kau mengaku tak lelaki layan perempuan mengikut rupa? Jangan tak. Betul? Sorry tak. Aku betul. Tak, aku tanpa rasa bersalah. Aku betul. Tapi ikut level maturity zaman dulu ya. Macam kau ada glimpse of us. Glimpse of us. Kau Joji. Kau Goji Berry. Aku zaman sekolah. Kau ada kawan yang kawan cun? baik, kawan tak cun. Yang tak cun yang dia confess, tapi aku macam tak ya weh, kita kawannya tak ada macam geli. Nak aku layan. Geli tak nak dengan kau. Tapi macam kawan-kawan semua macam kene-kene kan, macam tak ya aku. Macam dah kawan, memang kawan baik. Tapi lepas tu kau kawan baik tak dengan dia? Kawan je. Sampai sekarang pun macam online gitu je lah. Kau bro-bro dengan dia? Bro-bro? Tak ada bro. Tapi macam actually bro kan. Dia macam tomboy sikit. Sekarang aku cerita crush tu dah habis. Sekarang ni fokus aku dah kenapa lelaki lain tu. Lain cara kau layan aku dengan cara kau layan Rose. Rose kan kawan aku. Tak faham tak? Memang so jadinya ada dua reaksi lah. Maksudnya dua jawapan lah. Sebab kau memang begitu. Tapi betul lah. Betul lah. Aku rasa first impression lah. Dan satu lagi memang ada glimpse of us tu lah. Tapi masalahnya perempuan dia tak ada layan lelaki. Serius ke? Sia ke tak ada? Ya ke? Aku rasa macam sama je. Human nature tu. Kalau tak aku kacau Haikal. Itu kau. Sebab aku dah trauma. Itu lepas kau dah tahu perangai aku macam mana. Cuba perangai aku yang handsome macam Shazwan Zakaria. Tapi siapa kalau aku tak doh. Aku kalau macam kau handsome ke kau apa ke aku akan sama je. Tapi aku ada tendensi tau tak. Kalau contoh kalau kawan aku tu lelaki ke perempuan, kalau dia atraktif, aku akan ada macam nak layan macam tu. Aku kenapa? Setan kau sebenarnya. Layan macam mana? Macam baik. Okey, bukan macam tu. Maksudnya level of gurau, level of intellectual talking. Faham tak? Contoh kalau aku borak dengan orang yang macam bukanlah tak atraktif, tapi dia macam boleh masuk air. Masuk air lah. Tapi dengan aku takut bila borak dengan orang atraktif ni, dia takut macam dia tak boleh nak sing. Maksudnya kau rasa dia orang macam prim and proper macam tu? Walaupun mungkin dia orang masuk air, kita tak tahu kan. Tapi first impression lah tu. Itulah appearance. Jarang nampak perempuan cun huha. Syamaina Adanan Yaya Zahir. Itu pun lepas masuk kerja. Dia masuk kerja. Time study tak ada. Sebelum study tak jumpa macam tu. Semua Okay. prim and proper. I want to find a guy that have a big car. Or maybe a male person nak cari perempuan yang cun top of the time kerja pun ada juga. Aku bawa keluar, dia tak tahu aku bawa kereta apa, aku bawa kancil, lepas tu tak kontak aku dah. Siapa? Sushi. Nama yang kau sebut tadi satu tu. Bukan. Bukan. Takkanlah Adana, takkan sushi. Sushi kan dulu sushi. Bodoh, Aku baru nak tu kau selalu direct. Tak apa, tapi dah. Sebab tak kau pakai Aku kancil tak tahu je. lah, mungkin sebab tu ke aku bawa dia pergi makan sushi je ke. Tapi sebab dia keluar, dia time aku ambil dia pakai proper macam dengan yelah. Padding semua. Macam apa ribbon, bukan ribbon yang macam gemuk puff tu kan. Puff shoulder. Kan. Paling aku bawa kancil je time tu. Yelah, terlanggar lah kot kau punya ni. Kancil kan kecil je. So puff mungkin. shoulder dia terlanggar tempat pegang tangan.
Rendah sangat. Tempat pengantangan. Sebab kadang-kadang kau pun ada kelawar. Kau boleh kelawar. Takut. Kelawar? Bodoh lah. Tapi dia selalu dah bila kelawar. Dia belajar lagi. dia Batman. Tapi macam bagi aku ada rasa sebab aku memang okey dan aku bukanlah bangga aku okey je rupa aku macam ini tau. Aku tak adalah macam rasa rendah. Aku tak pernah rasa rendah diri daripada aku kecil. Engkau tak sebegini kan masa dulu kan. Masa aku dia nak mula menyial lagi. Aku tengok dia nak start menyial. Bukan masa aku not as a definition of woman yang orang nak suka. Faham tak? Memang daripada kecil. Oh ya ke? Daripada kecil aku macam tak ada lah nak kata look pun tak ada, nak kata pandai pun tidak. Tak ada, aku biasa. Aku macam average. Dan Average Jane. Macam a bit below than average lah. Sebab average pun boleh go lagi kan muka kau. Macam aku kalau tengok waktu sekolah tu kau tak rasa terajang lah. Okay, but again Tapi kau glowing lah sekarang. Glow mak-mak. Glow mak-mak. Okay. Itulah sekarang glowing sikit lah. Thanks. Pada make up, okay? Tak payah. Kau tak payah nak ubat hati aku selepas kau cakap tadi. Tak payah puji aku dah. So macam aku ada reaction ataupun macam the way people treat aku memang pattern itu saja. Bro. Yes, bro. Macam aku sebab macam aku dengan kawan-kawan aku bukan aku seorang je macam boyish ke apa ke. Yang lain pun sama juga. But tapi they kalau kau kawan dengan His, Dia orang lain average. yang lain tu average. Kau macam below sikit average. Okay, dia orang average ada dia lain cantik. Tapi bro-bro juga. Maksudnya dia orang sama je macam aku, macam boyish, jenis yang kasar dan sebagainya, but they were treated differently than how I was treated. Appearance lah. Mungkin kau tak sedar cara kau treat lelaki macam mana, lagi bro daripada yang lain. Could be. Perempuan lain lelaki memang bro memang bro. Tak adalah bro, tak ada. Bro tu buat bontotnya level. Siapa yang pernah kena bontot dengan aku ada ke? Janganlah. Nanti itu sexual harassment. Bukan maksud aku bro tu bontot macam main bola ke. Okey, cantik. Tak adalah. That level. Tak adalah level macam tu. Satu aku tak main bola, satu lagi aku tak ada. Susah nak macam tak mungkin aku tepuk bontot orang. Okey, mungkin cara tapi ini adalah yang selalu diberitahu oleh kawan-kawan perempuan aku. Pasal kau? Aku layan lelaki macam mana lelaki melayan lelaki kot. Mungkin bukan dengan cara cakap, but tak tahu tu. Tapi itulah macam pernah je kawan perempuan aku macam kalau siapa lembut sikit mungkin dia akan mungkin Pasal aku macam aku kasar macam mana macam tu. Suara kau macam ni kan dari dulu kan? Kenapa suara aku Bukanlah, suara kau memang borak jenis aku loud. Aku memang loud dan sebagainya But that's not fair. Tetap But that's not fair. Faham tak? Maksudnya macam seolah-olah macam aku tomboy. Walaupun aku macam boyish, tapi aku tak adalah tomboy. Aku tak adalah nak aku diperlakukan sebagai lelaki. Faham? Aku masih lagi ada naluri wanita. Tahu. Ada 9 semua tu lah. 9 nafsu dan sebagainya. But itulah, itu membawa kepada persoalan aku, kenapa lelaki ada different way of treating woman, sedangkan perempuan selalunya general je. It's either aku layan kau as someone special ataupun aku layan kau macam kawan biasa. Tak, tu saya cakap tak boleh berkawan dengan different sex. Jantina. Takut tak faham. Set. Tak boleh berkawan. Maksud aku akan betul lah macam dulu orang pernah cakap kan, kalau kau berkawan lelaki perempuan nanti confirm akan ada jatuh feeling even 1% 2% kan. Which is true. Memang betul. Betul kan je? Betul lah. Cuma bezanya level betul dulu lah. Cuma level of confess tu lah. Mungkin lah contoh kawan-kawan. Mungkin daripada sebelum kenal kita kawan, mungkin 10, sekarang dah drop 1. Mungkin negatif. Time aku masuk awal dulu kan. Aku rasa kau cute. Kau nampak siapa? Dia orang rasa aku cute. Lepas tu lama-lama dah kenal jadi bro. Dia rasa kan. Yelah dulu. Maybe bukan sebab kau cute kot. Maybe sebab kau budak baru. That's like macam a syndrome or something. Macam kau pergi mana-mana, kalau kau budak baru kau mesti akan macam like insert high bench semua. Nak gak insert dia. Sial. Budak cantik.
agak insert. Ada nak ke? Ada nak kot. Tapi kalau boleh kita bakar je lah footage tu. Tak payah lagi. Delete lah. So patut ke tak patut sebenarnya? Kau rasa patut tak, Ben? Apa dia patut? Apa ni? Kalau kau confess lah, patut ke tak? Confess. Ataupun kau diam je. Kalau diam merana, babe. Kau pernah tak suka orang tapi macam kau nak berak tapi tak tahu tak ada lubang? Faham tak? Kau tak boleh release. Macam nak beranak. Macam nak beranak. Tapi tak boleh release feelings tu. Tapi jarang lah kalau kau berkawan, kau nak catch feeling untuk confess. Sebab itu akan jadi option ketiga ataupun kedua sebenarnya kalau kau confess kat kawan. Kau mesti akan cari outside of circle. Contoh kita kawan macam ni kan. Contoh tiba-tiba di department sebelah ada perempuan. Confirm aku pergi try sebelah dulu. Engkau tadi cakap macam kalau kita kawan baik kan ada tendensi. Ini maksudnya dah terlanjur lah. Terlanjur. Aku terlanjur suka. Tapi selalu tak payah terkejut sangat. Dia selalu macam tu apa tau. Sebab kalau kau punya hubungan tu dah terlampau rapat sampai kau tak nampak perempuan lain ataupun lelaki lain. Itu macam tu jadi lah. Maksudnya ini hanya applicable kepada berlainan jantina Nak tahu ni jangan sama jantina nak tahu ni sindrom apa yang sama? Sindrom adik angkat abang angkat tu. Tu sebenarnya konsep best friend lah. Kau try to tie a knot that not even ketat. Faham tak? Contoh aku nak try kau simpang 44 tolak tepi. Geli. Aku yang akan jadi macam lelaki tu. Geli lah tak nak kau. Contoh dulunya style masa zaman tu kan, orang macam aku nak try perempuan tu, tapi disebabkan dia mungkin bawah umur setahun, jadi adik angkat lah. So kau nak try to establish a level of friendship sebenarnya. So sebenarnya kau nak try. Nak tengok dulu okey ke tak. Macam tu. Maybe ya. Aku rasa ya. Selalu memang kau penipulah aku jadikan kau adik angkat semata-mata sebab aku memang nak jaga kau berbakti. Kau tak cukup duit aku bagi. Padahal adik kat rumah duduk belajar. Itu zaman sekolah lah. Adik kau kat rumah aku mesti sepak kan. Zaman sekolah tu macam bukan kau nak seal the deal without the seal the deal. Macam nak. Faham. Especially bila ada ramai lah. Macam ni kita banyak level curang. Dia macam kelek. Macam inilah nanti macam tu. Kau ke Ben? Ben tu perangai. Tapi kau nak seal the deal lah. Perangai macam handsome sangat Dulu aku lagi lah dengan gigi jongang, tak pakai bracer lagi, tak tahu lah. Tapi mungkin dia mahal kot. Dah pakai bracer elok tak ada pula. Menyesal buat. Menyesalkan braces. So that's that. Tapi macam aku kan, kalau aku I would like to suggest tak advice lah, tapi aku would like to suggest to people kena always fikir. Sebabnya dia macam sebenarnya dia macam bukanlah trial and error. Dia macam dah sekali kau buat tu it's 50-50 yes. 50-50 sama ada I like you too ke ataupun macam I hope you we can just be friends. So kena be ready dengan dua-dua tu. Sebab macam ada je macam crush kat kawan baik, tiba-tiba kawan baik pun sebenarnya crush kat dia. Itu memang rezeki lah. Rezeki lah. Tu kalau aku single aku akan nyirap lah dia macam mana dia kena ada cara. Dia kena ada cara kot. Kalau ada kawan tolong tanyakan ke apa macam tu lah kot. Kalau direct sendiri nanti kita tak tahu orang tu suka macam ada orang lain kita tanya kau ada hati kat macam cair borak kosong ke macam kau ada hati kau macam rapat dengan dia. Tapi benda tu tak boleh. Benda tu dia tak berkesan. Sebabnya kalau betul lah lelaki ni macam suka kan, tapi dia tak nak orang tahu. Tak aku biasa-biasa je. Macam bukan in denial. It's just macam he's like putting a facade. He or she lah. So macam tak ada biasa-biasa je. Padahal dalam hati macam bunga-bunga. Faham tapi tak? selalu ya macam kalau best friend dengar tak mendesah. Tapi kalau best friend macam best friend suka each other, macam clap back clap clap bahasa UK dah lain lah. Kena cerita dengan mem lah pasal kau punya ni. Tu jadi lah. Student kau punya evaluation. Okay, clap back. Kalau clap back selalunya mesti dia come naturally aku rasa. Maksudnya? You give macam yelah kan, contohlah kau best friend dalam 3-4 orang kan. Tapi engkau selalu mingle dengan perempuan ni ataupun lelaki ni dan dia pun suka mingle dengan kau. Confirm catch feelingnya. Catch feelings. Of course lah. Tapi it doesn't like necessarily two-way punya catch feelings. Mungkin seorang je catch feeling. Mesti ada. Itulah macam mesti nampak. Tapi macam Hajar dulu dia cerita kat aku benda-benda semua yang pas kan kan. Macam
laki tu Tak jadi terlalu adik-adik please. Ada dia cerita kat aku, laki ni cara dia layan laki ni layan dia macam tu semua kan. Macam aku macam Mamat ni dari dulu suka dekat Ajar ni. Macam tak adalah rasa perempuan usually dia tak sedar benda ni. Tak, perempuan selalu rasa. Dia tak sedar. Macam contoh Hajar dia tak sedar. Sebab dia memang tak berminat langsung dengan lelaki ni. Tapi dia memang jenis layan friendly dengan semua orang. So laki akan laki akan macam perasan lebih. So dia akan macam suka. Tapi si Hajar ni tak perasan-perasan. Macam Hajar tak ada feeling kat dia. Kan? Because that's how dia treat semua orang. So she's like macam she assume the treatment ataupun how the other guy reacted to the way she treated him sama, mutual lah. Faham tak? Mungkin Hajar suka lelaki pakai braces. Braces tak ada anak. Tak pakai braces tak ada anak. Tak pakai braces lah. Okay, jadinya memang lelaki tu confess ke? Lelaki tu macam lelaki tu confess tu kan. Dulu ada sekali dia tangkap gambar Hajar post kat feed dia semua macam, tapi Hajar dia tak sedar-sedar lagi. Macam aku dia macam dalam hati aku macam dia ni dah memang terang-terang suka dengan kau, tapi macam tu lah. Dia tak sedar, Hajar tak sedar. Macam ya ke? Dia macam sendiri pun ya ke? Kau dah siap lepas kahwin ke? Lepas kahwin lah. Lepas kahwin lah. Takut cream sofa tu. Lepas kahwin lah. Bayangan kita suka kat awak dulu ni. Ya dia, bayangan kita. Faham. Tak tahu lah. Benda ni complicated. When it comes to hati, love and stuff. Tapi kalau boleh elak lah. Kawan baik tu. Kawan baik tu lah. Elak tu kalau lanjut dia pun elak tu. Kau macam tak nak take leap of faith ke? Tak kalau payah aku tu. macam macam bagi aku senang je. Kalau macam tak jadi and then tak kawan langsung, maksudnya it's really not meant for you lah. Tak best lah. Sebabnya macam kalau aku macam confess kat engkau and then but engkau still lagi nak friendship tu, akan kawan je kot. Faham tak? Sebelum kahwin lah kau kena ada kawan yang lebih jantina. Lepas kahwin susah lah. Oh yeah. Takut ada isu-isu lain yang timbul jangkit. So enjoy the friendship between male and female before kahwin. Sebab lepas ni kau nak kawan dengan bini dengan laki kau je. Kan? Betul tak? Faham. Takkanlah. Yelah, dia akan jadi masalah complicated lah kalau lepas kahwin. Kita kalau contoh kau gaduh dengan bini kau, bro Syafa. Aku gaduh bini aku tu. Tak manis lah. Faham. Tak manis lah. Betul. Tapi apa kejadahannya kalau gaduh dengan bini cerita dengan orang? Ada je. Kau takkanlah ada Facebook confession. Oh, betul lah. KRT ya. KRT. Faham. Mesti ada Facebook confession. Sebab semua maksudnya macam tak payah confess. So biarkan kau macam terbakar sendiri. Bila rasa aku biar terbakar je. Makan tahun babe. Tak apa lah. Kalau perempuan tu suka ataupun lelaki tu suka balik, nanti kahwin lah. Makan 10 tahun ke lah. Fokus career tu. Apa kejadah? Itu lah lepas ada budak SPM yang macam ini. Kalau budak tu SPM confirm you. Habis tak payah. Memang lepas kahwin tak payah ada kawan-kawan baik perempuan. Betul. Betul. I mean like macam it's good to have like macam good friends, tapi kena ada boundaries. Dah ada boundaries lah. Boleh je kawan lagi. Boleh, tapi make sure bunyi apa tu? Significant others kawan juga dengan dia. Faham tak? Contoh aku kawan kau, bini aku kena kawan kau kak. Kalau best friend je level lah. Faham. Tapi masalah kat lelaki tu lah. Kalau lelaki tu nak buat benda-benda macam contoh, aku nak pergi main bola jangan betul bini aku Contact. Haikal gana main bola. Tak ada lah, tengah main game. Faham. Leceh lah. Bunyi tu? Bunyi apa ni? Tu bunyi iPhone kau bukan Tak lah, nanti netizen akan bising pula. Kita dah lah apa ni? Dah lah audio teruk. Okay, kita balik ke point yang kedua. Okay, take away untuk cerita tu. Tak payah confess. Tak payah confess Kalau kau nak confess bukan, dia risiko. Dia bukan risiko apa tau. Dia risiko satu lose friendship. Satu lagi engkau lose trust dengan orang, lose trust dengan kau. But friendship goes either way kot. It's either kau kawan dengan orang tu sampai bila, and then kau dah tak kawan langsung. Kau kawan setengah jalan. Because macam friendship come and go kot. Yelah, tapi tak cun lah. We ended our relationship sebab kita confess. Tak, tapi macam aku adalah manusia yang macam okay to let go of friendship. Betul? Family no. Family of course lah. Kalau macam kawan-kawan ni macam aku agree dua-dua kot. Kalau nak confess tak confess tak apa. Aku ada je macam friendship yang macam aku let go, not because macam pasal confess ke apa ke, ataupun we just like macam simply drifted apart.
Ayolah. So macam yang trip tu ke? Yang trip tu? Yang trip tu yang trip tu satu hal. Yang sebelum tu yang macam tak ada gaduh apa-apa pun, we just drifted apart. So aku rasa macam friendship really macam stays if it's like the right person, with the right person. Kalau macam kau kan kawan, kau boleh macam there's no limit kau nak kawan berapa orang, but macam whoever stays, itulah kau punya friendship yang kau kena value sampai bila-bila. So maksudnya kalau kau nak confess kat this particular person and then kau takut kau jeopardiskan friendship, aku rasa macam kalau akulah, aku tak takut untuk jeopardiskan friendship, sebab macam if it's meant to be, it is meant to be. Tapi susah juga kalau kau break friendship dengan Datuk Sri Vida macam tu lah. Ugi dapat rumah. Kenapa kau nak confess kat Datuk Sri Vida? Contoh. So tapi itulah ada dua pendapat yang berbeza lah. Kalau mana yang nak selamatkan orang kata friendship, tak payah confess. Mana yang okay, just to like macam release kau punya your own feelings daripada kau trap for kau suka. Okay, dia tak mungkin akan habis dalam masa sebulan dua je tu. Move on, kau tak akan move on dalam sebulan dua. Either way, kau confess ataupun tak confess. Faham tak? So kalau macam lagi nak heartbreak tu lama ke? Macam tu. Hidup ni tak ada checkpoint. So hidup ni tak ada checkpoint. So fikir betul-betul. Rentas desa lah. Masa aku kalau kau salah buat decision, kau boleh patah balik kan? Tak boleh. So kau fikir masa-masa dan lalu je lah. Kalau dah benda jadi, lalu je lah. Macam benda yang tak nak lalu ni, Live Ethical bakal ke TV. Which aku agak skeptik. Band macam Agau. Aku ada skeptical sikit lah. Mawar dah bagi tahu aku pasal benda ni casually. So dia bagi tahu aku casually lah. So dia kata kau pun macam excited nak buat. Siapa dia? Dia kata kau excited nak buat. Aku excited sebab apa? Bila engkau buat balik benda baru, which is band takkan setuju, engkau boleh balik buat benda yang Peter pernah buat balik. Okay, but do you think we will get like the same reaction? Do you think it will be as fun as what we did previously? Boleh kalau ada kerjasama. Sebabnya bagi aku, kalau something yang it's better to have something as good as it is. Bukan macam limit. Aku open dengan idea nak buat macam tu, but not really. Mungkin kau ambil contoh tapi adakah macam tu continue. Adakah sebab kita takut sebabkan dua padang yang berbeza, dua peraturan yang berbeza, sebab itu kita takut nak ke sana? Sebab aku macam fikir kita macam takut peraturan sebenarnya. Aku bukan takut peraturan. Aku rasa dia akan jadi macam tacky. Sebab because macam how many years have we been doing this? And then to tap on something yang macam dah lama jalan, and then okay lah, let's just be honest, it was not as dia tak segah dulu. Tahu terus aku excited sebab apa? It may be a rebirth. It may be a flop too. Flop tak apa, sebab kita dah ada core, which is our Live Ethical memang ada. Yes, betul. Tapi mungkin betul engkau punya pendapat tu. Bagi aku dia akan nampak tacky. Okay, aku nak explain tacky. Adakah akan ada tacky? Sebab satu, I can guarantee, aku tak boleh guarantee, mungkin akan lagi best. Tapi macam looking at the culture dan sebagainya, aku rasa dia akan jadi tacky. Sebab again, bila kita dah die down, baru nak tap on. Faham tak? Faham. Tapi aku kalau contohlah Live Ethical ini kalau aku nak eliminate the jalan-jalan borak tu. Kalau aku tak rasa benda tu give an impact. Kalau aku boleh susun konten, aku nak banyakkan sukan tinker ataupun benda-benda yang have no context. Okay. Betul. Sukan tinker again, kau tak rasa, aku takut kalau aku cakap ni nanti akan backlash balik dekat aku. Sebab apa? Backlash apa? Ini masa lagi bincang. Kalau kita buat macam sukan tinker dengan staff Astro and then keluar kat TV, adakah viewer akan macam membuka mata menerima, best juga kerja Astro best, ataupun macam macam tu. Faham tak? Unless kalau kau macam hanya restricted kepada kau pergi macam contohnya shoot katanya signature show GV ke apa ke, kau nak tap on, tapi tu kena bayar babe. Tu boring. Sebab ni tak, kau kena tengok point of view penonton. Sebab berapa banyak dah show yang kita imagine, yang kita rasa shock. Tapi bila datang dekat penonton,
tak payah sampai penonton, sampai layer of approval tak lepas. Because they know. Okay, let's go don't go to that lah. But because they know what viewers want. Kau nak apa sebenarnya? Cakap dengan tu lah. Yeah. Okay, let's say dalam LAT, contoh ke TV, tapi dia macam lebih apa besar dia punya nisbah dia. apa yang bukan korang, hanya tinker lah. Apa yang korang nak dalam tu sebenarnya? Last. Live at Astro. Lah. Satu benda je tak boleh request. Jim Manji tak boleh request lah. Jim Manja tak Ya, dapat tak lah. boleh Tak cross boleh TV. dressing. Tak boleh keluar TV. See? Tu dah padang juga tu. Again, but what we kita base dengan apa untuk kau applykan untuk keluar di mana. So dua benda tu dah lari bagi akulah. Tapi kalau nak try boleh try kot 3 bulan lah. Boleh try. Mungkin dia akan jadi seronok, mungkin akan ni, but I'm speaking based on the culture lah. Culture Seperti luar mana ke yang culture tengok. kita? Culture kita lah. Culture sini. Jadi kalau live at Tinker kat TV, korang tengok ke tak tengok? Kalau tak tengok sudah lah. Tengok je kat YouTube je. Tengok kita orang je tiba. Tak lah, I mean like macam boleh nak adapt. Nak buat adaptasi daripada tu, tapi kena carefully craft lah supaya macam kita tak nampak shot sendiri. Sebab kita dah live at Tinker pun mula-mula memang best pun, tapi sekarang dah shot sendiri. So kena craft betul-betul lah. Kalau let's say dia kata ni dia contoh live at Tinker buat kat TV, tapi nak pakai pelakon yang betul-betul wujud. Siapa nak jadi kau? Kak Enot. Kak Enot. Kau Ben? Razak Muhaiddin pula. Sebab aku rasa dia macam Syukri Yahya. Syukri Yahya. Okay. Just kiss my black ass. Syukri Yahya. Okay. Kenapa engkau cakap Syukri Yahya? Dari segi karakteristik Bukan. Syukri Yahya atau Reza Mihad kot. Sebab ni aku dengar cakap mak aku cakap ini muka pelakon ni macam Ben tu je. Muka Kak Enot macam muka aku ke? Just be careful with those. Syukri Yahya ataupun Reza Mihad bukan level intellectual lah kan. Kalau kau Aaron Aziz kau alang-alang kita nak go big. Dia Ahmad Bahrain lah. Tak. Tak boleh. Engkau kena imagine orang tu pun kena perangai. Boleh carry kau punya karakteristik yang satu tu. Daripada 10 satu. Kalau perangai mungkin Zularifin. Macam aku nak dukung siapa? Tak Zularifin lah. Kau nak tolak siapa kat dinding? Kau nak kena tolak siapa kat dinding? Aku rasa mungkin Bel Nazri ke. Daripada jauh ni macam setan. Tak, habis kita temu perangai lah. Perangai. Maksudnya jenis yang kadang cakap lepas tak fikir otak. Kau lagi jauh hina daripada Abang, okay? Perangai aku rasa ni kamu Effendi tu? Effendi aku ke? Aku. Oh kau. Oh bela-bela bangang tu. Bodoh sikit, bangang-bangang sikit. Bukanlah real life dia macam tu, tapi dia selalu dalam watak dia lah. Mawar aku tahulah Diva AA. Siapa? Mawar. Siapa? Diva AA. Okay. Just Michelle Yeoh. Tak boleh just cakap Michelle Yeoh. Shang-Chi. Nak nama sebesar je Zuad Arifin. Ni apa? Reza Mihad. So okay. Apai susah Apai susah. Apai cuma ada je seorang. Apai je yang maintain. Cameo lah. Cameo. Yang from original series dia ada. Adli siapa Adli K. Rahman. K. Rahman. Tak pun yang jadi ustaz tu. Ustaz Madi tu. Apa nama dia? Azhan. Abang Azhan Rani. Tu berkena. Gabung dulu. Masalahnya Azhan Rani gabung dengan tu jadi Adli. So yes, bagi itu adalah aku punya pendapat. Tapi kita tak cuba, kita tak harap, kita tak tahu. Mungkin it will be like macam macam like lebih fun daripada Live at Tinker, but aku tak, sebab because it's a big scale tau. I mean like kau kena fikir kita punya essence adalah herbal. Klien minggu lepas. Bukan herbal essence. Kita punya essence adalah us being being Melayu je. Ourselves. Bukan, kata Melayu pun aku tak jumpa. Betapa peliknya kita. I mean like we cannot generalize everyone to be just like us. Okay. Bagi akulah, itu hanya pendapat akulah. Kalau dia nak buat macam The Office kan. Even The Office pun crafted. Faham tak? Kalau kita buat yang crafted macam The Office,
Okay, watak apa yang perlu karakter kat kita lah. Watak yang perlu diutamakan. Tapi ni jahat juga kan. Tak payahlah soalan tu, nanti kan kita nampak bias. Obviously aku. Nombor 2 aku. Sorry. Obviously yang dekat meja ni semua ada. Ben lah sebab dia camp. So yes, mungkin boleh cuba. I mean like macam aku separuh diri aku really open to the idea. Separuh lagi diri aku macam kenapa, why bother. Aku more kepada why bother. I mean like it's really lebih baik. Kita buat berapa lama dah? Kita dah buat daripada 5 tahun 2017. Nak buat balik, kalau akulah yang kena buat tepu babe. Tak mungkin kau kena buat sebab dia tak mungkin kau seorang je yang kena buat sebab dia macam seluruh. Which is macam how can mungkin like you kau producer. How can you sebab like kau je faham macam mana apa semua. Betul. Bila dia keluar dekat TV, dia dah kena berkala. Kau faham tak? Kita yang berapa minit, 10 minit, 15 minit pula tepu gila babi. Tepu, itu pun mengajuk. Itu pun mengajuk, tak ada konten. Barau. Dengar kan meletup kan. Kan? So kau bayangkan macam mana dengan kita skala yang tepu, besar. that's the word lah tu je. Tepu and then kita ada buat like benda yang lebih kurang sama tapi skala besar. Nak tahu benda kalau contoh kita nak buat juga, kita pick one episode, mana-mana random episode from 2017 to 2019. Sampai satu tu jadikan itu habis sebiji topik apa semua, jadikan tu content tu minggu tu. Dia tak boleh lah, dia takkan jadi tak best lah. Nasib lah. Bapak malas nak fikir idea kan. Tepu kan. So macam aku, dia tepu. Satu lagi kita dah ada banyak restrictions, which what I discuss with Ben lah. Macam mana kau faham tak dengan restrictions and you know politics. So aku malas nak touch lebih on that. It's just macam there's so many ideas we can give. Tapi macam melainkan kalau dia bagi kita freedom, total freedom, Saman bayar sendiri. Saman bayar sendiri. See, kau nak cakap benda-benda merepek macam kita cakap setiap minggu, mana lepas keluar TV je. Entahlah. Tapi aku percaya mengubah kau punya pandangan tak? Aku rasa boleh je lah buat. Boleh buat. Try. Kalau dia terus set nak berapa, selalu satu season berapa episod dalam tahun? Katalah 8 lah paling sikit. Selalu 8. Mungkin akan puluh-puluh tu benda CCTV tu. Kat Astro lah. 8. Puluh-puluh drama. Puluh-puluh tak yang macam CCTV tu semua benda berapa episod setahun tu. Sebab kalau ada sekali dia bagi macam tu, tak trial. Dia ada rating. Mungkin 8, mungkin juga 4. Depends lah. Okay, boleh lah kalau macam tu, boleh lah. Aku ingat macam dah fix berpuluh episod dalam setahun satu season. Mungkin juga macam promise 8 tapi sudah nyempat. Oh, okay. So yes, are you ready to go through that again? I don't think so. Aku boleh, kalau melainkan kau jangan restricted tu, macam kau anggap benda tu macam TV. Okay, again, kalau kita buat the whole Astro, how many layers aku tak nak whole Astro lah. Itu benda yang sangat mengepek lah. Okay, kalau tak whole Astro pun it will macam libat how many departments. Okay, dan kau bayangkan sebenarnya tak payah buat. Bukan, tak ada department lain, kita je tinker je. Kita dah buat 5 tahun dah tinker je. Kalau kita tambah luar nanti tak best, the vibes is not there. That's what. That's the point. Itu yang kita orang cakap dari tadi lagi. Itu cakap tadi, pilih je episod mana-mana. Buat kau bayangkan kalau buatlah untuk TV kan, and then kita nak buat, kita punya carbon copy adalah kita. How many approval punya layer kita tu maksudnya approval. Okay aku tak nak jangan approval lah. Saya approval pula. Tak payah review. Suka hati je. Tak payah review. Pecah. Daripada QA. Astro bin Haikal betul. Betul lah. Macam bila aku dengar macam awal tu, aku macam macam tu. It's not like aku tak support. It's just like 50-50. Part of me macam maybe it's a good idea. Part of me wouldn't that be tacky? Sebab kita dah has been. Faham tak? Kalau kita jenis yang kita dekat peak, and then kita nak branch out, not just us, branch out, maybe that would be like interesting. But when we died it down already, dan kau nak repeat balik, and then tak tahu bukanlah tak have faith. Aku rasa ramai je orang yang interesting, and then weird as we dekat sini. It's just macam when it comes to TV, so many restrictions, banyak benda yang tak lepas. So, are you ready for that? Topik ni macam cerita confess tak confess tadi. So mungkin lah kalau nak cuba, mungkin lah, tapi jangan do not put high hopes. Yes. Tak ada, aku tak ada high hope. Aku just nak, sekarang ni aku punya mentality ialah nak cuba. Sebab benda tak pernah cuba, nak cuba. Benda yang tak pernah orang buat, maksudnya bawa benda yang lara ke TV yang
Maybe juga dia akan datang, dia akan muncul something fresh. Maybe kita akan macam dapat jumpa new talents ataupun new weirdos dekat dalam ni kan. That would be interesting. But again, siapa nak jadi weird depan untuk TV? release dekat TV. Maybe dia boleh start dengan live dekat digital. Faham tak? Kita besarkan dulu aspek. Jangan terus pergi ke TV. Sebab macam TV dia akan jadi crafted lah in the end. Tu kena bincang balik lah. Jangan crafted lah. Tu cakap treat as a YouTube punya video lah. Sebab aku dah tengok dah contoh yang bos bagi. Memang show tu pun tak ada purpose pun. Tapi show tu paling banyak orang tengok kat UK. Luar UK again UK. Jelah maksud aku macam mungkin sebab mungkin dunia sekarang ni dah banyak fokus kat social media. Bila kita duk fikir crafted macam contohnya tu yang 1 million rating show, end up bila keluar tak ada pun dapat expectation tu. Apa kata fikir buat show yang tak ada expectation macam tu. Tapi faham? Tak ada expectation tiba-tiba keluar. Maksudnya okay, macam kita dululah. Engkau crafted untuk just nak ada dekat dalam video gallery kau. Instead kau kata okay video ni confirm hit ni. Bila ada mentality macam tu, itu yang akan ada frustration tu. Betul. Yes, again, but maybe bila Adli rasa okay untuk buat, maybe dia ada vision ataupun dia dah fikir macam mana kan. But bagi aku agak hesitant sikit sebab kita dah tahu dia punya macam mana. Macam itulah. So you know what I'm talking about kan. Dia dah tahu macam mana. Even yang macam kita again satu dia akan susah pada production lah. Production. Tu je lah. Maybe kalau orang lain nak buat, like it's really up to you. What do you guys think? Cik, tiba English. Kau jangan tengok cakap tak? dengan aku pasal English, aku nak gelak daripada tadi habis. So that's that. Okay, dah habis ke masa kita? Elek lu, baru 40 minit lebih. Alright. So next adalah sekarang masih tengah heboh dekat Twitter kan? Apa DID? Aku tak tahu sangat lah. Aku rasa macam tak fair tu kalau tapi aku baca troll komen je lah. Sebab macam dah muncul dekat surface kawan-kawan. Okay, ini adalah backstory di mana ada satu keratan video daripada Nona diambil dan disebarkan di social media. Bukan sebarkan, memang Nona letak upload dekat YouTube. Wow, Nona. Di mana ada seorang wanita ni dikenali mempunyai lebih daripada 20 personality. Oh, 20. I thought 15. Oh, 15 Aku tak tahu. Lebih daripada 10. Split. Kira macam nak split lah. Tetapi macam dia telah dibongkarkan oleh kengkar-kengkar dia. Kawan-kawan dia yang backstep dia. Maksudnya, tak confess lagi. Maksudnya dia tak Apa tu? Biar. maksudnya dia tak adalah apa ni. Maksudnya kawan-kawan dia kata sebenarnya dia okey je. Then which is aku betul lah macam tapi bila aku kita baca tak dengar lagi daripada apa penjelasan dia kan. Tak dengar lagi penjelasan. Tapi mengikut aku ada baca juga pakar punya ni, ada kata ini bukan karakteristik dia. I mean kalau macam aku tak tahulah sebab macam kalau kita tengok kalau kita tengok cerita Split pun kan, dia ada je pakaian macam perempuan dan sebagainya. Tapi macam perempuan ni, dia yang cut yang macam paling aku obvious tengok adalah macam dia tengah gini, tiba-tiba dia macam bertukar, dia pergi tukar baju. Yelah. Faham tak? Which is sepatutnya kalau instant dekat situ je lah kan. Sebab kalau macam cerita Split, dia pakai macam tu sebab dia ada have time to change. Maksudnya macam baru bangun tidur, dia orang lain macam tu. Then dia bukan dalam control area. Macam dia satu lagi Primal Fear yang cakap sama movie yang dia split second tukar. Tapi itulah kau pertikaikan kenapa pergi tukar baju Aku tak pertikaikan sebab macam aku tak ada knowledge dekat dalam area ni. Aku tak tahu. Aku tahu just ada macam memang ada penyakit yang split personality, di mana kau boleh bertukar daripada gini kau akan boleh jadi begini. Tetapi aku tak tahulah bila, sebab ramai dah debunk dia punya situation tu sebenarnya. Kau diam kawan kau ke?
Oh tak. Kau diam je. Orang di bank cakap dia sebenarnya crush kau. okay. Tak, aku nampak dia ada post story Dia ada post story achievement for this year after all the hardship. Dia post, dia record, dia masuk Nona. Macam Kau follow dia? tak, dekat Twitter lah. Ada orang di bank dia lah post gambar story dia post dia tengah record Nona punya dekat TV lah. Dia keluar TV. Achievement dia dah achieve something. Apa yang tu achieve after all the hardships dia cakap. Untuk lebih orang tahu aware dengan condition tu kot. Tapi macam kalau bagi aku pula kan, kalau betul lah dia tak sakit itu, it will be not fair, unfair untuk orang yang betul-betul. Sebab nanti macam mana dia di backlash oleh masyarakat. Orang-orang yang sakit betul ada tendensi untuk orang ingat macam tu juga menerima reaction yang sama macam dia. So it's not fair lah, sebab sakit tu memang betul ada. Sekarang ni kalau betul sakit okey lah. Tapi aku rasa dia memang ada. Tapi tak ada sampai dia exaggerate. Tak ada sampai 20. Aku rasa 2 3 je. Satu yang okey. Dia ada 3. Satu yang bertudung tu. Ni aku cakap ni betul lah, ni aku main teori ni. Nanti tanya dia sendirilah. Satu yang betul, satu yang konon-konon ada 20 tu. Faham tak? Satu yang okey, satu yang Inception babe. Inception. Yang satu lagi tu itu dia yang second punya karakter. Mungkin dia ada, kita tak tahu. Cuma kita tak tahulah sebab dia pernah diagnose ke? Aku tak tengok segmen tu pun. Aku just tengok macam patch of the ni lah, parchments of videos lah. Maksudnya orang dah cut. Lepas tu macam menjadi bukanlah dibuli, tapi telah menjadi buah mulut orang lah. Orang cakap ni sebenarnya tipu je ke, sebab I don't know. Kalau bagi aku pula kan, kalau aku ada split personality kan, I won't even tell people I have like split personality, let alone to go on national TV. Kenapa kan? Malu Bukan malu. How you cannot even deal with yourself. Macam mana kau nak deal dengan orang punya perceptions? Society punya perception. Yes, sebab benda tu, even mental health pun baru setahun 2 tahun kot orang macam aware. Apa lagi dengan yang macam like neuro, apa benda tah diorang panggil neurodiversity punya condition ni. Macam mana tu? Macam mana? Maybe orang close ones bukannya national TV Sebab okey lah, kalau memang betul dia ada, aku nampak dia macam pintu. Memang betul lah dia ada condition tu, but looking at how, macam mana backlash yang dia dapat ni, it's not fair. Faham tak? It's not fair and it's not gonna help at all. Bagi aku lah. Aku bukan nak backup dia sebab aku tak tahu memang betul dia ada ke tak. Atau aku rasa memang ada, dia memang ada. Cuma tu aku cakap tadi, satu yang normal, satu lagi yang anggap dia ada 20. Maksudnya dia macam 1 tambah 1 dalam kurungan 20. Wow, matematika. Faham aku maksud aku kan? Aku faham. Yang satu tu sekarang mungkin yang satu tu yang sekarang ni banyak maybe dominan ke apa kan. Sebab even orang tu ada DID, aku pernah tengok lah, bini aku dah tengok dokumentari, dia cakap kalau orang ni ada DID yang banyak, dia akan automatically can split second and can be triggered by something. Dia triggered tau. Dia tak boleh easily macam datang macam tu je kot, tak salah aku. Dia mesti be triggered something. Cuma dalam video tu kan dia ada dalam Nona tu kan ada macam di tengah ada something trigger kan. Which is never being explained apa ni trigger. Oh yeah. Selalu saya trigger macam tak, maksud aku macam yang aku tengok daripada sekilas daripada video tu, macam dia tiba-tiba je terus tukar. Daripada tak pakai tudung terus tukar jadi rambut pink. Tak tahulah trigger dia kamera ke trigger aku tak tahulah. TikTok masa. So aku tak tahulah, but I just macam aku rasa it's not fair for everyone. Untuk dia, kalau betul dia ada dan kalau betul dia tak ada, it's not fair for her to do that. Because macam ada lagi orang yang memang betul-betul ada condition tu, living under the rock, tak nak orang tahu because of macam gini, society punya reaction macam gini. Tiba-tiba kau datang dan terbukti. Aku rasa orang kita dah pandai, dah tahu dah bijak mana yang betul, mana yang tak betul. Cuma orang marah sebab dia mengeksploitkan that sakit to create a content tu je. Kalau dia ada dan dia memang advocate ke apa kan, and then cakap orang apa semua, and tell tu dia buat doku ke ataupun buat Nona yang betul-betul pure kan, orang akan take him seriously lah. Tapi bila engkau gunakan itu sebagai content TikTok kau, and then kau like macam
Faham tak? Dia macam okay, orang tak nak disease tu, tapi engkau macam I'm proud sebab ada disease ni. And cara aku proud ialah aku buat content dan aku I don't know. Kalau macam orang ada Tourette's syndrome ke buat content ke apa, okey lah. Ni macam tak kot buat content. Kalau macam Tourette's syndrome kan tu, syndrome tu kau tak boleh buat kot. Kau bayang kau betapa penatnya kehidupan dia. Tapi itulah mungkin dia mengglamourkan penyakit itu tu yang macam tu. Glamorize. Orang skeptikal lah. Jadi skeptikal jadi macam dulu mental illness. Masa awal-awal orang bukan nak glamorize kan. Maksudnya masa awal orang rasa benda tu tabu. Not tabu. Maksudnya benda tu barulah orang nak sedar. Kan zaman tu kan ramai orang macam write the glamorize of the term. Contohnya siapa benda kau cakap write the glamorize. Okay, maksud aku ialah contoh dulu kan. Macam contoh kau kena marah mak kau, then kau cakap aku depression. Then you give the depression a bad name. Yelah. Padahal kau stress je. Ini yang berlaku. Betul. It's just macam sekarang ni aku macam tak tahu aku nak percaya ke tak. Sebab macam kalau tipu, takkanlah Nona punya production lepas babe. Tak rasa tipu. Sebab aku rasa ride on it juga. Aku rasa faham tak? Tak tahu. Tak, logically kan. Kau mesti akan ada macam again macam kita approval, research dan sebagainya. Takkan kau nak lepaskan benda yang macam bagi kau bila dah shoot tu, kalau kau rasa something macam this is not right, mesti kau akan terdetik punya. Tapi dia ada interview dengan doktor kan. Doktor tu ada ke kat situ dengan dia? Tu tak ada. Exactly my point. Sebab aku skip juga tengok juga apa dia macam dia pergi buat treatment ke kamera follow macam tak ada kan. Tak tengok habis. Tu aku tengok kat ruang tamu, tak tahu ruang tamu masa apa. Muadil lah. Okay lah. So maybe tak tahu situasi tu sebenarnya apa. But again, mungkin juga kawan-kawan dia yang cakap dia okey je sebenarnya ke tak tahu ke. Kita tak tahu tau sebenarnya. Faham tak? Sebab dia tu trigger by trauma kan. Trauma, tapi macam kalau kau kawan dengan aku kan, tak mungkin lah sampai sekarang kau tak tahu aku ada split personality. Tak ada. Faham tak? Tak confess lagi. Babi lah. Relate. Tak nak aku geli. Terus berubah. Orang tu cakap yang tu kau terus trauma berubah. Tapi tak boleh tanya dia. Aku tahu lah. Tanya dia pun, dia takut jadi macam ni tau. Dia takut dia jadi dah macam seorang artis yang ada split, yang cakap ada split personality juga. Dia jadi itulah. Lalu orang tak ambil serius pun. Mungkin dia memang mengidap betul-betul. Tapi sebab itu antara punca-punca orang-orang yang membuatkan penyakit itu tidak dipandang serius. Betul. Cara macam approach tu pun macam aku rasa macam macam tu. Sebab nobody, unless kalau kau memang nak advocate kan, bagi aku kan, nobody wants other people to know that they are having mental health punya problems. Faham tak? Kan? Sebab tu kalau tidak takkan adanya orang yang macam tak nak pergi jumpa doktor. Takut orang cakap apa. How can you easily open up pasal kau punya mental health problems. Yes. So so kita doakan je lah yang terbaik untuk dia. Kalau betul, semoga dia, orang kata cepat baik ataupun dapat berjaya mengawal, kontrol dan sebagainya. Kalau betul boleh jadi superhero. Rupanya Moon Knight. Malaysia ni apa? Pahlawan bulan. Tapi Moon Knight tu Kesatria bulan. Itu 3 je. Itu 3 je lah. Tapi 3 pun ganas lah. Ganas. Itu memang lain lah. Ni tak tahu dia tak tunjuk berapa je. Tapi dekat TV tu. Itu memang lain lah. Totally lain lah dia punya karakter. Itu adalah trauma. Itu based on trauma. Kira macam dia play on mental illness jugalah. Dia time budak dia kena berdera dengan mak dia sampai dia buat satu personality baru. Macam tu. Ni kita tak tahu apa yang punca kau ada personality lain. Betul. Dia buat personality baru untuk defense mechanism. Time mak dia abuse dia tak rasa. Susah nak come out dengan dekat aku satu tu je, to go on national TV untuk cakap, because it's really something yang macam sangat complicated, sensitive, yang macam not even kawan-kawan kau faham. Hence all the backlash. Which aku macam tak sure lah. Okay, mungkin kawan dia memang betul-betul kenal. Memang ke apa, memang sebenarnya dia memang tak sakit pun dan kawan-kawan dia
Nani. Ataupun mungkin sebenarnya dia sakit tapi kawan-kawan dia sebenarnya tak tahu. Yelah sebab dia portray one character only. Maybe dia put on a mask ke kan. Kau balik rumah tiba-tiba macam tu. Jumpa kawan macam ni, balik rumah macam ni. But again aku tak adalah sebelahkan dia sebab kita tak tahu betul-betul sakit ke tak ke. Hanya doktor, hanya specialist, hanya professionals yang boleh diagnose situasi dia. So again, sentiasa orang kata berbuat baik sebab kalau benda-benda macam ni kita dah tengok macam mana orang mock mental. Betul. Kau bayangkan in the future our next generation macam mana dia orang nak, kalau mana-mana yang betul-betul ada problems kan dengan mental health, ada masalah-masalah neurodiversity ni apa semua, macam mana kita nak buka mata, macam mana mereka nak let us know, sebab dia kena hidup macam manusia biasa macam kita kak. Tapi tak boleh, tak berupaya sebab ada tendensi macam ni. Kalau kau cakap sikit, aku depressed lah. Dia bukan depressed je, dia kena macam tu. Padahal betul-betul depressed. Tak fair. Tak fair. Sebab dia manusia biasa macam kita kak. It's just dia berbeza sedikit. Okay, so that's that. What do you guys think? Perlu ke live thinker buat kat TV? Okay. Dan what do you guys think? Perlu ke kita confess kat best friend kita? Dan lepas tu kalau korang ada yang berpenyakit betul macam ni, atau kawan-kawan ni ada penyakit betul macam ni, korang boleh try explain aku. Kira bagi tahu macam mana sebenarnya pakai akaun lain lah. Pakai akaun fake lah kalau kau betul-betul kan. Kalau macam ada psikologis ke apa ke kan yang mungkin buat study, buat research pasal penyakit ni. Kalau kau tengok video tu betul ke dia ada macam tu. Jangan kau punya research tu dah sebab kau tengok cerita Split, kau tengok cerita Moon Knight, memang aku terajang. Alright. Okay, so yes, seperti biasa kalau nak tengok podcast Tinker boleh tengok dekat YouTube. Kalau nak dengar, aku love yang the fact that macam ada orang cakap dia orang dengar kat Spotify tapi tak puas hati pergi tengok juga kat YouTube. Ayolah. Aku rasa macam diriku seperti tapi aku rasa geram. Kenapa geram? Sebab episod Lisa aku tak ada. Banyak soalan nak tanya dia. Sebab Adli tu tak ada point, tak ada function ke tu. Bos tak ada function ke tu. Tu lah. Bos macam dia handsome je. Dia mengagumi keindahan Tuhan di situ. Alright, so yes, thank you for watching us. Hopefully kita orang akan kekal istiqamah sebab Haikal alhamdulillah dah makin free a bit sekarang. But we are entering new phase of fasa baru dalam tahun ini di mana kita orang semua akan jadi busy. So kecuali Ben sebab tu dia mengajuk semalam. Okay, so yes, tengok kita orang busy lah untuk TV nanti dia nak buat. Yeah. Okay, bye. Bye.